Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi memanjangkan usia umur kita. Diberikan kesihatan yang baik. Dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini yang mudah-mudahan kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan berterusan usaha kita di dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut. Kita menggunakan kitab Mahrul Mazi juzuk 17. Mahrul Mazi juzuk 17 kita sambung. Tajuk baru pada malam ini bab yang ke-19, muka surat 143. Muka surat 143. Tajuk baru katanya babu ma jaa fi dzikri hadzimil ladzati wa azabil qabr. Bab yang telah datang ia pada menyatakan ingat akan pemutus kesedapan dunia dan azab. Jadi tajuk kita pada malam ini kita nak tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan membicarakan berkaitan dengan pemutus bagi segala kesedapan, kelazatan ataupun nikmat dunia, iaitulah al-maut, kematian. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Katanya qala daqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a nasan ka'annahum yaktashirun. Qala ama innakum law akthartum dhikra hadhimil ladzati لشغلكم عما أرى الموت فأكثروا ذكر هذه اللذات الموت فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قالوا فيتسع له مد بصره فيفتح له باب الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر فقال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال
فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيض الله له 70 تنينة لو أن واحدا منها نفق في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Daripada Abi Sa'id, katanya masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempat sembahyangnya, disebut sebagai musalla. Musalla makna tempat sembahyang. Maka dinampaknya orang-orang seolah-olah mereka itu kerenyihkan gigi. Renyih, kita sebut bahasa kita sengih, renyih. Orang Kedah panggil renyih, sengih. Bila nampak ada orang yang bersuka lah, seronok, duk gelak, sengih, maka Nabi SAW pun bersabda, tidakkah sungguhnya kamu jikalau membanyak kamu ingat pemotong segala kesedapan, nescaya bimbang kamu daripada barang yang aku lihat akan mati. Maknanya Nabi nak bagi tahu kepada kita, kalau kita sibukkan diri dengan mengingati kematian, maka kita tak ada masa dah nak sengih, nak seronok, nak gembira, kerana ingat akan mati, takut akan kematian. Maka banyakkanlah oleh kamu ingat pemotong segala kesedapan yang disebut sebagai al-maut, iaitu mati. Kerana bahawasanya tiada datang atas kubur itu satu hari melainkan berkata-kata ia padanya. Kubur akan kata kepada orang yang akan berada di dalam kubur nanti, maka katanya, aku rumah dagang, dan aku rumah seorang diri, dan aku rumah tanah, dan aku rumah ulat. Maka apabila ditanam akan satu orang mukmin, berkata baginya kubur itu, selamat datang, selamat Tuan, dan baik Tuan. Dia alu-alukan kedatangan orang-orang yang beriman. Dia kata ahlan, ahlan wa marhaban. Ini bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kubur kata marhaban wa ahla, selamat datang, selamat datang, selamat Tuan dan baik Tuan, kata kubur. Tidakkah bahwasanya ada engkau itu sekasih-kasih orang yang berjalan atas belakangku kepadaku? Maka tiba-tiba aku jadi memerintah kamu pada hari ini, dan jadi kamu kepadaku, maka engkau lihat perbuatan aku padamu. Sabdanya, maka luas ia baginya sepemandangan matanya, dan dibuka baginya satu pintu syurga. Dan apabila ditanam akan hamba yang jahat ataupun orang yang kafir, maka berkata baginya kubur itu, la marhaban wala ahla. Kubur akan berkata kepada orang yang kafir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata tiada selamat datang dan tiada baik bagi kamu. Dia tidak mengalu-ngalukan kedatangan orang-orang yang kafir. La marhaban wala ahla, tiada selamat dan tiada baik. Tidakkah bahwasanya ada kamu itu sebenci-benci orang yang berjalan atas belakangku kepadaku? Maka tiba-tiba aku jadi memerintah kamu pada hari ini, dan jadi engkau padaku, maka kelak engkau lihat perbuatanku kepadamu. Sabda Nabi SAW. Maka bersatu ia atasnya hingga bertemu atasnya, dan berselisih tulang rusuknya. Katanya bersabda Rasulullah SAW, dengan jarinya maka dimasukkannya setengahnya pada celah setengahnya yang lain. Nabi buat isyarat, Nabi tunjuk macam ni. Jari ni masuk ke jari sebelah macam ni. Tulang rusuk dihimpitkan di dalam kubur. Jadi macam tu, tuan-tuan sekalian. Baik. Dan kemudian, dan didatangkan Allah baginya 70 naga.
Kalau tengok dalam hadis, tinninan itu makna ular, naga ataupun ular yang besar, 30 naga. Jikalau bahwasanya satu daripadanya, yakni daripada ular tadi, menghembus pada bumi, tiada tumbuh suatu selama kekal dunia. Kalau dia pergi hembus atas bumi ini, tak ada naik apa-apa tumbuhan, tak jadi dah. Maka digigitnya akan dia dan dicerkaunya hingga sampai ia dengan dia kepada hisab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya sahnya kubur itu satu kebun daripada kebun-kebun ataupun taman zaman syurga, ataupun kelebur. Nabi kata kelebur daripada kelebur neraka, ataupun lubang-lubang daripada lubang-lubang api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terus sekalian, bila kita baca hadis ini, kita rasa gerun dan takut. Suasana gambaran keadaan manusia yang akan dilalui di alam kubur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata tuan kitab kita, ketahuilah kiranya ya saudaraku, dikehendaki dengan pemutus kesedapan dunia di sini ialah mati. Bila Nabi kata akthiru min zikri hazimil ladzat, perbanyakkanlah daripada mengingati pemutus bagi segala kelazatan, segala kesedapan, itulah mati. Tuan-tuan, kita sembang-sembang, tiba-tiba ada orang buka tajuk bab kematian. Terhenti kita bersembang, tiba-tiba ingat kita tentang kematian. Kita sebut si fulan, sahabat kita, kawan kita dah meninggal, kemalangan meninggal. Baru jumpa minggu lepas, baru duduk sekali, minum, makan-makan sekali, hari ini dapat khabar sudah meninggal. Kita rasa jadi takut. Sahabat, kawan mungkin yang seusia, seumur dengan kita sudah meninggal. Tuan-tuan sekalian, jadi bila ingat sahaja tentang kematian akan menginsafi diri kita. Dengan ingatkan mati itu, mahulah bahawa kepada pemutus akan nafsu yang suka akan kesedapan dunia. Jadi bila sentiasa ingat mati, nafsu ni tak suka lah. Diri kita jadi tak suka dengan dunia ni, dengan kesedapan dunia, kerana kita tahu bahawa hakikat kematian. Gerunnya, takutnya kita dengan mati, kerana sentiasa mengingati mati akan membuatkan kita cepat-cepat untuk beramal dan tidak akan menangguh-nangguhkan amalan tersebut. Jika menurut sebagai jalannya pada tahqiqkan ingat akan mati itu di hati, maka syarak kita menyuruh yang demikian itu supaya boleh seseorang itu berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjunjung apa disuruhnya dan menjauhkan apa yang ditegahnya. Maka jika tidak, dengan jalan ingatkan mati itu, payah jua mahu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita mengingati kematian, kita mudah untuk ingat, untuk mendekatkan diri pada Allah. Kita akan cepat-cepat nak beramal, kita nak buat baik, kerana bila kita sentiasa mengingat kepada perkara kematian. Kerana seorang yang tiada ingatkan mati dan azab kubur itu, lalai ia dalam mengerjakan barang yang jadi lupanya dan lalainya. Jadi bila kita tak ingat kepada kematian, kita akan lupa, kita akan lalai. Terutama di dalam kenikmatan dan kesedapan dunia. Maka ingatkan itu mati ada mempunyai kelebihan, sebagai tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Sa'idin qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a nasan ka'annahum yaktashirun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Katanya telah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tempat sembahyang dia. Suatu hari Nabi masuk dalam tempat sembahyang, dan di dalam itu tempat yang Nabi sembahyang itu, Nabi nampak kepadanya ada beberapa orang yang seolah-olah mereka itu sengihkan gigi sebagai mahu ketawa. Jadi duduk seronok lah, duduk sembang, duduk sengih, nampak sampai nampak gigi, duduk ketawa sampai nampak gigi. Nabi bila melihat sahabat dalam keadaan demikian,
maka orang yang demikian itu alamat ataupun tanda yang tentu ada sesuatu perbuatan yang menyukai dirinya. Jadi bila dia duduk sengih, nampak duduk gelak ketawa, mesti ada benda yang menyebabkan dia seronok, dia sengih dan dia ketawa. Dia duduk saja dia tak ketawa. Tengok tak ada sebab apa, kita tengok gelak seorang-seorang, ketawa seorang-seorang. Turun tangga nak main surau, gelak seorang-seorang. Tak ada orang buat lawak pun, kita dia ni masalah ni. Kan? Kalau gelak tak ada sebab, duduk sengih seorang-seorang, kita tak betul. Kan? Duduk bersila, duduk gelak seorang-seorang. Kan? Pernah buat macam tu? Kalau buat macam tu pelik lah. Kan? Duduk seorang-seorang gelak, kita apa hal pelajar tahfiz ni? Buat apa? Hafal Quran. Hafal Quran sambil gelak ketawa. Kita cepat ingat sikit 30 juzuk. Tak ada orang ketawa. Hafal Quran sini mana ada orang hafal Quran duk gelak ketawa. Tak ada sekalian. Jadi maksud orang kalau ketawa ataupun bersedih pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Baik. Jadi dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila nampak sekumpulan tadi sedang ketawa, nampak gigi seronok, sengih ketawa, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka orang yang demikian itu alamat yang tentu ada suatu perbuatan yang menyukai dirinya dan yang menjadikan ia lalai dan kurang hati kepada ibadat yang mahu diperbuatkan itu. Maka yang demikian itu boleh jadi rasa ia bila dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi nampak, Nabi lihat sahabat tadi akan hal yang demikian, ia pun lalu memberi ingat kepada mereka. Nabi kalau tengok benda yang tak betul, Nabi terus tegur, Nabi nasihat. Nabi kita qala ama innakum law aktsartum dzikra hadhimil ladzati la syagalakum amma aral maut. Nabi kita, tidakkah sesungguhnya sekalian kamu jikalau membanyakkan sekalian kamu ingat akan yang memutuskan kesedapan dunia, nescaya memberi bimbang ia akan sekalian kamu daripada barang yang aku lihat akan mati. Jadi bila ingat pada mati, kita akan bimbang, kita akan rasa takut, akan cepat-cepat untuk beramal, buat persiapan untuk kita nak menghadapi kematian. Baik. Sebab apa kita rasa seronok, kita rasa atas dunia ni nak enjoy, ada orang nak tunggu umur 60 baru nak insaf, baru nak bertaubat, baru nak datang surau. Sebab dia tak ingat kepada perkara kematian tadi. Bila dia ingat kepada perkara kematian, dia akan slow dah dengan dunia ni. Dah 50 tahun dah 70 tahun dah hidup atas dunia ni. Apa yang tak ada rumah, ada kenderaan, ada banglo besar, ada kereta besar, ada motor besar, ada bini besar, semua besar-besar. Jadi semua dia ada. Apa yang dia tak ada? Betul sekalian. Saya singgah di Mesir baru ni tuan-tuan. Balik daripada Yaman 10 hari di Mesir, kita sempat ziarah di Allahumma salli ala Muhammad di Fayyum, satu tempat di Mesir. Perjalanan daripada Qahirah nak ke sana lebih kurang 2 jam lebih gitulah. Terus sekalian, ada apa di Fayyum ni terus sekalian? Di sana kita pergi lihat Tasik Qarun. Tasik Qarun yang begitu luas, yang dikatakan harta bendanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi telan. Duk bawah tu harta Qarun ni, duk bawah tu kalau pergi gali korek jumpa tuan-tuan sekalian. Nak cerita nak Qarun ni kaya. Senang, bijak, cerdik, handsome. Ni semua ada kat dia ni. Alim. Kitab Taurat. Kitab Taurat Nabi apa? Nabi Musa. Selain daripada Nabi Musa, Nabi Harun, yang ketiga yang alim dalam bidang kitab Taurat adalah Qarun. Bukan jalan orang tu sekalian. Qarun ni siapa? Qarun ni bukan orang lain. Sepupu Nabi Musa. Kaya. Harta dia kaya. Dan tuan lihatlah bagaimana kesudahan orang yang kaya, yang sombong, yang rasa diri dia hebat. Dia rasa harta kekayaan yang dia miliki hasil daripada kecerdikan dia. Dia tak tahu bahawa semua itu datang daripada Allah.
Jadi nak cerita kaya Qarun ni tuan sekalian, almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia ada sebut, kalau dihimpunkan semua jutawan yang ada atas dunia hari ini, nisbah dengan kekayaan Qarun, jutawan ni miskin. Tuan boleh bayang, kaya tak Qarun? Himpun semua jutawan yang ada atas dunia ni, nisbah dengan kekayaan Qarun, jutawan yang ada tu miskin. Nak ceritanya kayanya Qarun. Orang Melayu sebut karun, harta karun. Qarun lah bahasa Arab sebut Qarun. Kita jumpa harta karun belakang rumah dekat Bukit Asam, tak ada apa saya jumpa harta karun belakang rumah dekat Selayang ni. Qarun duduk tempat Arab tuan-tuan sekalian. Tak ada apa saya dia main belah sini. Jadi nak cerita je, hebat, kaya, senang, tapi lupa diri. Jadi kaya, hebat. Kunci harta kekayaan perbendaharaan Qarun dibawa oleh binatang tunggangan dan orang-orang yang gagah perkasa, yang berbadan sado kita sebut hari ini. Kunci saja tuan-tuan sekalian. Harta tak payah cerita lah, banyak orang. Itu nak cerita kayanya, tapi disebabkan dia sombong, lupa diri. Siapa sahaja yang melawan Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari perintahnya, melawan para nabi dan rasul, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pengalaman sepanjang permusafiran 15 hari, 10 hari di Yaman dan 5 hari di Mesir tuan sekalian. Tengok tu, kita tengok, kita ambil iktibar dan pengajaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap mereka yang derhaka, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di Yaman sendiri, di Yaman tempat yang saya pergi, kita sempat ziarah Ma'bad Balqis, Qasar Balqis, Istana Balqis yang disebut cerita dalam Quran tu. Di Yaman, Istana Balqis, subhanallah. Kali pertama pergi tak berjaya masuk, dihalang, tentera tak bagi. Oleh kerana faktor keselamatan. Jadi sebelum nak balik keluar pada Yaman, usaha juga bagi tahu dekat pemandu driver tu, buatlah macam mana pun ejah bagi boleh masuk. Alhamdulillah, tu bukan senang nak boleh masuk tu, tempat di situ. Jadi kita pergi tengok sendiri. Tengok tu makna kita lihat bagaimana kesudahan mereka yang menyombongkan diri. Balqis akhirnya dia ikut, dia masuk Islam. Asalnya dia dan pengikutnya menyembah matahari. Ya'buduna syams, mereka sembah matahari. Jadi bila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca, kita tengok, kita kaitkan dengan bacaan ayat Al-Quran. Bila kita baca, tengok terjemahan, tengok bagaimana kisah-kisah umat-umat terdahulu yang Allah Taala sebut dalam Quran. Dan di Yaman juga kita tengok ada kaum tuan-tuan sekalian, kaum Sabak Balqis, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Iram Dzatil Imad, Iram, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh yang berada di Yaman. Bahkan Yaman ini disebutkan, sebahagian di kalangan ulama tafsir menyatakan bahawa Yaman ini adalah tempat pertama kewujudan manusia di atas muka bumi, iaitulah Nabi Adam AS. Kan Nabi Adam asal daripada syurga, kemudian diusir turun ke bumi, kan. Tempat pertama wujud adanya manusia di Yaman. Dan Yaman itu sendiri ada tempat yang hebat kerana berkat doa Nabi SAW. Nabi pernah doa kepada penduduk Syam, dan Nabi pernah berdoa kepada penduduk Yaman. Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkatilah Syam kami dan Yaman kami. Itu keberkatan, doa yang khusus yang didoakan oleh Nabi SAW. Tetapi kalau kita pergi di Tarim, di Hadramaut, tempat yang pelajar Malaysia kita ramai lah, ada pergi sambung sana. Alhamdulillah saya sempat kita pergi ziarah Darul Mustafa di Tarim.
berjumpa dengan pelajar-pelajar Malaysia kita di sana. Tuan-tuan, di sana mereka perlu menghabiskan masa ataupun tempoh pengajian mereka selama 10 tahun. Bukan 10 bulan, 10 tahun. Baru habis, dikira habis tamat 10 tahun. Jadi sahabat-sahabat yang bawa kita jumpa wakil pelajar semua, tanyalah, saya tanya dah berapa tahun sini? Dia kita baru lagi Ustaz, dalam 7 tahun. 7 tahun baru lagi. Kita ingat 7 bulan. Hak seorang lagi berapa lama di sini? Baru lagi Ustaz, 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun tu dikira sat baru tu sekalian. Kan? Lagi 2 tahun, 3 tahun habis. Subhanallah, 10 tahun tu sekalian. Ngaji ni sampai alim lagi ada kemampuan. Lepas tu di usia-usia muda macam pelajar-pelajar adik-adik ni ngaji sungguh-sungguh, kan? Esok tua tak menyesal. Sampai tua esok kita ingat lah, alhamdulillah, nasiblah daripada muda aku mengaji, kan? Ni menyesal sebab ya Allah, dah tua-tua baru aku nak main mengaji. Dia tak mau yang tu. Kan dia duk insaf, mungkin menyesal lah dah tua-tua. Buat macam mana hidayah sampai lewat, kan? Hidayah sampai lewat sikit. Tapi alhamdulillah lah dia boleh kenal agama, dia boleh mengaji, boleh baca Quran. Ada kesedaran tu Tuhan bagi sebelum dia meninggal. Alhamdulillah dia boleh berubah dan sebagainya. Okeylah tu sekalian. Jadi untung kalau daripada muda ni kita dah boleh menuntut ilmu. Kita tanya dah 8 tahun, 9 tahun. Ada satu lagi di satu tempat di Ma'had Ribat ke apa, kita pergi ziarah juga. Situ 4 tahun. Tapi di Tarim, di Darul Mustafa ni hebat lagi 10 tahun. Maka nak menghabiskan silibus pengajian dan dikira habis tamat dalam tempoh 10 tahun. Tentu sekalian, subhanallah. Dan di Yaman ni bumi yang berkat, kita sebut tadi banyak. Ada jamiah, universiti, sekolah, ma'had, sekolah agama banyak tu sekalian. Bezalah kita pergi di Tarim, Darul Mustafa, memang situ suasana ilmu. Tuan-tuan guru, para pelajar-pelajar yang banyak negara lah tuan-tuan sekalian. Dan tempat ni yang saya duduk tu nama tempat tu Si'un. Si'un ni Allah SWT dekat dengan Hadramaut lah. Sebab plan asal kita nak turun di Eden Airport di Sana'a. Tapi di Sana'a ni tengah kawasan panas, dikuasai oleh Syiah Houthi. Tuan-tuan tahu di Yaman ni berlaku peperangan di antara tentera kerajaan dengan pemberontak Syiah Houthi. Itu di Sana'a ni banyak tempat yang dikuasai oleh mereka lah. Kita susah nak masuk. Dan daripada Si'un, tempat yang kami duduk tu sekalian, nak pergi hantar bantuan di kem-kem pelarian di Ma'arib. Ma'arib ni juga satu kawasan yang kebanyakan kawasan yang paling ramai kem pelarian yang berada di Yaman. Kem terbesar pelarian yang berada di Yaman di wilayah yang bernama Ma'arib. Lebih kurang 2 juta pelarian. Tak banyak, 2 juta je. Itu sekalian. Bayangkan bila kita pergi bagi bantuan, kita akan pilih kem-kem pelarian yang kecil lah. Takkan nak pihak besar tu, mana kita mampu nak bagi semua tu sekalian. Kita pergi bagi hak kem yang kecil ni pun dah mai ada orang mai bunyi ni, kenapa tak mai dekat Muqayyam, dekat kem kami ni ramai lagi susah. Kita kata kita tak mampu nak pergi hak besar banyak, kita tak cukup kita nak bagi. Kita bawa apa yang kita mampu je lah. Kita pergi kem yang kecil, kita hantar bekalan, makanan. Kita pergi hantar Allah SWT agihan air bersih, tangki air. Kita bawa tangki air hak besar tu untuk air minum, air bersih. Bawa tangki sekali dengan lori air, 15 lori air. Kita bawa isi air pergi ke kem-kem pelarian. Kita agihkan daging akikah 50 ekor kambing sembelih. Kita agihkan di kem-kem pelarian dan sebagainya. Itu antara benda-benda program yang kita laksanakan untuk menyampaikan amanah daripada tuan-tuan lah, sumbangan daripada rakyat Malaysia. Cuma bila kita pergi ke banyak tempat, kita bergaul dengan berbagai masyarakat yang berlatar belakang macam-macam lah, berbeza warna kulit dan keturunan. Di Mesir, cara Mesir pula tu sekalian. Orang Yaman dia lembut sikit. Mesir ni memang ganas sikit lah. Bahasa dia pun kerah. Dia cakap 2, 3, 4 kali saya suruh ulang tak faham apa dia lah.
Kita dia boleh cakap Arab lah, tapi bila dengar dia cakap bahasa Arab Mesir, saya tak faham. Sebab dia cakap bahasa kampung dia, bahasa Ami dia, saya tak faham. Sebab setiap negara ni, tempat Arab ni, dia ada lenggok bahasa lah. Macam kita lah, kita ada Pelet, Kedah, Terengganu, Kelantan. Dia pun ada juga tu sekalian orang Arab ni. Saya ada satu hari malam tu kita nak pergi beli jilek cukok ni. Bahasa Arab, kalau kami di Syirah, kami pergi Musa. Musa ni pisau cukur. Musa, kan? Jadi saya tanya dekat Arab Mesir tu, "Indak Musa, ada pisau cukur tak?" Dia kata Musa, Musi. Oh, saya ingat, oh, orang Mesir panggil Musi kot. Okey. Saya tanya, "Berapa?" Dia kata 20 genih, 20 genih. Saya pun bagi duit dulu. Saya bagi duit tapi barang tak sampai-sampai lagi. Saya pun heran juga, wahal pisau cukur tu ada sebelah dia je saya nampak. Kan? Saya duduk tunggu lama, dia pun buat tak tahu je. Saya kata, "Mana pisau cukur?" Dia kata, pusing depan, pusing belah depan tu, sebelah depan dia suruh pusing. Saya pun pusing depan. Pun dia buat tak tahu juga, duduk diam je. Duit saya dah bayar dah. Dia duduk diam je. Saya kata, "Mana pisau cukur?" Dia kata, "Tu, dalam peti air tu." Oh, rupanya Musi tu jenama ayak tu sekalian. Saya kata, "Bukan aku nak beli ayak, nak beli pisau cukur." Dia sebut Musi. Saya duk ingat Musi tu orang Arab sebut Musi tu bahasa Mesir. Kita sebut Musa. Lepas tu saya tunjuk dekat dia, "Ada, bukan nak beli ayak ni, tu hak duk tepi hang ni." Tu. Oh, dia kata yang ni bukan Musi, yang ni Mus pula dah. Tak nampak daripada Musa, Musi, Mus tu sekalian. Itu pun satu benda yang baru lah yang saya belajar kan. Satu, dia punya lenggok bahasa kita tak tahu. Oh, dia kata yang ni Arab Mesir panggil Mus. Dia bagi balik 10 genih kat saya. Rupanya pisau cukur tu 10 genih je. Yang ayak tadi 20 genih tu sekalian. Itu makna pengalaman. Dari sudut bahasanya, daripada pergaulannya. Dan di Mesir tu sekalian, secara umum lah di tempat Arab. Tempat Arab ni kalau bunyi horn ni biasa tu sekalian, tuan-tuan jangan duk rasa kita kat sini memang bergaduh lah. Kan bunyi horn 2 kali marah dah, turun bergaduh tu sekalian. Dekat Mesir bergaduh juga. Dia punya prinsip dekat Mesir ni, benda boleh bergaduh, buat apa berbincang. Tu sekalian. Ini tempat Arab. Gaduh dulu. Walaupun sekejap lagi selesai dia apa pun gaduh dulu. Oh, bergaduh, kadang cakap-cakap bergaduh-gaduh. Sekejap lagi, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Selesai balik. Buahlah tu ya. Tapi dia kena gaduh dulu. Itu dia punya perangai Arab tu sekalian. Benda boleh gaduh, buat apa berbincang. Itu dia punya prinsip. Tapi tuan-tuan jangan duk pakai prinsip tu kan. Benda boleh berbincang, buat apa bergaduh. Itu kita punya prinsip. Tapi Pak Arab pula, dia bergaduh dulu. Apa nak jadi nombor 2, yang penting kena bergaduh dulu. Apa bertengkar apa semua kan. Allahumma salli ala Muhammad. Selesai tuan-tuan sekalian. Kan, bawa kereta picit horn apa semua ni bising, kita tak boleh duduk, tapi depa biasa cekap. Kita dah risau dah. Tapi dalam, kalau dekat bulatan tu dia nak pergi kiri kan ikut suka dia tu sekalian. Polis trafik ada, polis tengok. Polis tengok, tak buat apa. Lagi pergi kiri, kanan, picit orang, kita dah pening kepala dah tu sekalian. Tapi yang hebatnya tak langgar tu sekalian, tak belagak. Itu hebat. Depa punya tu memang, itu yang saya respect, hebat lah. Kita kalau buat gitu habis itu sekalian, berbang habis, hancur habis itu sekalian. Tapi mungkin kepakarannya. Itu di sudut, kita tengok di sudut budaya dah. Di Mesir, cara Mesir. Di Yaman, ni budak-budak besar-besar ni, macam adik-adik pelajar semua ni, di Yaman ni dibenarkan bawa senjata tu sekalian. Sebab mereka duduk di tempat yang bergolak, tempat perang. Senjata ni biasa, budak besar-besar ni bawa senjata. Galah bagus ya. Ada pistol tepi. Kita singgah solat Jumaat, tuan-tuan, kita solat Jumaat, depan kita letak handphone, dia letak senapang depan tu sekalian. La ilaha illallah. Kita tengok tu dia kiri kanan ni, senapang panjang ni. Dalam masjid semua dengan tentera je bawa semua. Jubah apa semua bagus. Tapi dia lilit tepi dia galah senapang. Kita tak handphone dalam tengah ni, tak ada senjata. Dia letak senjata, senapang dia penuh tu sekalian. Tu dia, kita tengok tu beliau kata, jangan buat lebih kurang daripada tu sekalian. Sekejap lagi dia angkat pistol tu apa semua. Tapi Alhamdulillah, nak ceritanya, masing-masing nak mempertahankan dirilah. Kalau jadi apa-apa, at least mereka ada senjata. Duduk tempat macam tu sekalian. Jadi kita pun berhati-hatilah. Tempat ni kita masuk tu mungkin ke tempat-tempat yang kita pergi pula di kem-kem pelarian, yang Allahumma salli ala Muhammad, kawasan-kawasan. Saya ingat ada satu hari tu, kita tengah nak buat rakaman video di kem pelarian. Ada setengah Arab ni dia tak suka tu kan.
Cameraman hak duk ambil video saya tengah duk cakap tu, saya baru duk bismillah bagi salam, masa tengok ada Arab mai, dia dah bawa senjata tu sekalian, kita dah kelang kabut dah. Dia mai dia pergi tolak cameraman tu. Kamera dia hak dia duk pegang, bang semua sebaik tak kena sepak sekali tu sekalian. Saya dari sawah dia dah marah dia ambil walkie-talkie dia, hello gang dia pula, ni apa, kita aja je. Balik cepat lagi, duk tunggu lama lagi jadi masalah pula. Dia panggil gang dia dah. Dia kata siapa masuk kawasan ni tak pi tempat lain, tak pi bantu kami mai sini, duk pi ambil gambar pula, tunjuk kemiskinan apa semua, dia tak mau, dia tak suka. Kita pun tunggu apa lagi, dah jadi macam tu, cungit lari balik awal-awal tu sekalian, sat lagi jadi masalah. Itu antara pengalaman lah. Bila kita duduk di tempat orang ni, banyak benda yang kita dapat. Di samping kita lihat budaya dan kita lihat sendiri bagaimana kesusahan, penderitaan yang dialami lah, terutama mereka yang berada di kamp-kamp pelarian, miskin tu sekalian, susah. Boleh makan makanan, boleh dapat daging tu seronok tu sekalian. Kita mungkin hari-hari makan daging tu sekalian. Makan daging sampai cemuih, tak larat dah makan daging, minta Pak Hashim masak lauk uleng pula lah, cemuih yang makan daging kata. Contoh kan, sebab kita makan sedap tu sekalian. Sebab tu satu je saya nak syukur, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kita bersyukur kerana kita hidup kita dalam keadaan aman, dalam keadaan aman, tenteram, selamat tu sekalian. Syukur pada Allah Ta'ala. Mereka yang duduk di tempat yang susah, negara yang bergolak dan sebagainya, susah tu sekalian, di sudut pendapatannya, di sudut pekerjaannya, nak makan itu ini, anak isteri dan sebagainya. Kita hari ini hidup senang. Pun begitu, kita kena ingat nasib yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Yaman, di Syria, di Palestin dan seluruh umat Islam lah tentu sekalian. Sebagai tanda persaudaraan kita yang membezakan kita. Allah Ta'ala tak tengok kita ni banyak harta, kaya, handsome ke, warna kulit, bangsa, keturunan, tapi yang menyatukan kita adalah Islam, yang membezakan kita, yang menjadikan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada takwa kita, orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pelajar-pelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, maka dia kata yang demikian itu boleh jadi rosak ia bila dilihat oleh Rasulullah SAW. Nabi nasihat. Nabi bila tengok sahabat-sahabat tengah duk seronok, duk ketawa, Nabi bagi nasihat. Baik, Nabi kata, tidakkah sesungguhnya sekalian kamu, jikalau berbanyak sekalian kamu ingat akan yang memutuskan kesedapan dunia nescaya memberi bimbang ia akan sekalian kamu daripada barang yang aku lihat akan mati. Yakni, hai sekalian sahabatku, adakah pekerjaan dan kelakuan kamu seperti yang aku lihat itu mahu menjadikan sekalian kamu lalai daripada menuntut bekal akhirat dengan bersungguh-sungguh hati? Karena jikalau hati sekalian kamu berpaling daripada ingat lain daripada mati, tentulah sekalian kamu tidak mahu senyum ataupun buat sengih. Kalau kita ingat mati ni tak ada masalah, kita nak seronok, nak pergi senyum, nak sengih-sengih, tak ada masalah. Kerana ingat mati, takut mati. Kerana ingat akan mati itu mendukacitakan hati, menyebabkan hati kita jadi duka cita. Dan yang duka cita hati atas sesuatu itu tidak ia berpaling melainkan pada bersungguh membuat apa yang menyedapkan hatinya. Maka tidak ada penyedap hati, ingatkan mati dan azab kemudian daripadanya itu lain daripada bersungguh hati terhadap kepada beramal ibadat dan lupakan sesuatu yang lain. Jadi bila kita ingat kepada perkara kematian, kita akan bersungguh-sungguh untuk buat amal ibadat, berazam untuk buat amal ibadah dengan bersungguh-sungguh. Kita lupakan perkara-perkara yang lain. Maka jikalau sekalian kamu hendak lupakan lainnya, ikutlah seperti ajaranku ini. Fa'akthiru dhikra hadhimil ladzat al-maut fa innahu lam ya'ti 'ala al-qabri yawmun illa takallama fihi fayaqulu ana baitul ghurbah wa ana baitul wahdah wa ana baitul turab wa ana baitud dud. Maka hendaklah banyakkan oleh sekalian kamu ingat akan pemutus kesedapan dunia, iaitu mati. Kerana kesedapan dunia daripada hal ahwal kehidupan dan harta dan anak-anak isteri, kesemuanya itu mahu melalaikan daripada ibadah apabila tidak sekalian kamu lepaskan semuanya daripada hati, ingatkan mereka itu. Jadi atas dunia ni, antara kesedapan dunia, benda hak kita suka berkaitan dengan kehidupan dunia, harta benda kita,
anak isteri kita, rumah kita, kenderaan kita, itu yang kita suka. Itu yang manusia suka. Dan gantikan ingat dengan sentiasa semua itu tinggal sebab diputuskan dan diceraikan oleh mati. Maka yang bersama-sama dengan kamu ialah amal ibadat. Maka berbuat amal ibadat dan taat dengan sesungguhnya. Perbuatlah tiap-tiap kebajikan dan mendatangkan pahala. Dan jauhkan apa-apa kejahatan dan apa yang mendatangkan dosa sebelum diceraikan kamu oleh mati. Akan dirimu dengan tempat kamu boleh mengambil bekal daripada bekal ini. Maka setengah daripada jalan bagi ingat akan mati itu ialah ikut ingat seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam ya'ti 'alal qabri, al hadis. Sesungguhnya tidak datang satu hari atas kubur itu melainkan berkata-kata ia di dalamnya, akulah rumah dagang, ini asing, dan akulah rumah seorang diri, dan akulah rumah tanah, dan akulah rumah ulat. Ini hadis Nabi cerita kubur akan bagi tahu, akan bercakap, yakni setiap hari kubur itu memberi isyarat kepada kita manusia seolah-olah berkata ia, aku rumah dagang, yakni rumah yang jadi tempat berpindah orang yang berpuak dan anak pinak dan saudara mara di dalam dunia. Tidak seorang daripada mereka itu mengikut akan dia jadi temannya dan jadi pemesranya. Maka jadilah aku tempat ia seorang diri, tiada siapa mahu menurut ia sama-sama. Baik. Jadi bila satu orang yang dah mati, tak ada satu orang pun akan ikut bersama dengan dia di dalam kubur. Cerita orang hak hidup, dia mesti teruskan kehidupan atas dunia. Orang yang meninggal, dia punya tempatnya adalah di alam kubur. Kalau kita pesan dengan anak kita kah, isteri kita kah, walaupun atas dunia ni anak itulah yang paling kita sayang, isteri itulah yang paling kita sayang, isteri pun sayang kepada kita, anak-anak sayang kepada kita. Tapi bila time mati, kalau kata kita ada wasiat pun, kata ayah ada wasiat, abang minta tolong nanti kalau ayah dah tak ada, minta tolong teman duduk dalam kubur sehari dengan ayah. Macam mau tak? Nak tunai tak wasiat macam tu? Kita pun fikir 10 kali, biar betul orang tua ni dah mati sudah, nak ajak orang pergi duduk dengan dia pula. Kalau kita kan ajak isteri kita pun, dia pun tak mau. Dia kata apa cerita nak pergi duduk teman duduk dalam kubur. Kubur ni cerita orang yang dah mati. Dia yang dah hidup, dia teruskan kehidupan dia atas dunia. Maknanya kita akan ditinggalkan bersendirian, walaupun anak isteri itu paling kita sayang dan mereka paling sayang kepada kita, tapi mereka akan tinggalkan kita. Gitulah hakikat dunia, tuan-tuan sekalian. Hidup untuk ditinggalkan, bukan hidup selama-lamanya. Dan akulah rumah tanah, yakni tempat seorang-seorang manusia yang ditanam itu kembali menjadi tanah. Tuan-tuan sekalian, kita asal kita diperbuat daripada tanah. Kita akan balik kembali juga jadi tanah dalam kubur. Sebab tu bila satu orang dah meninggal, kita tanam dia, kita tambun dengan tanah. Tak ada orang letak simen atas mayat, tak ada. Kita akan letak tanah balik atas dia. Tidak, kita buka keranda, kita masuk dia dalam liang lahat, kita akan tanam dengan tanah. Tak ada orang ambil batu-batu besar, ambil simen, pituang atas dia. Tak ada, tu sekalian. Kerah gitu lagi. Jadi asal kita daripada tanah, kita akan kembali juga akan menjadi tanah. Dan akulah rumah ulat, yakni tiap-tiap orang yang masuk kubur itu sebelum hancur jadi tanahnya penuh di badan mayat itu dengan ulat memakan semua badan sehingga habis hancur semua jadi tanah. Jadi kalau tubuh para nabi, anbiya, orang soleh, orang baik-baik, orang hafal Quran, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara jasad mereka. Maka apabila seorang itu ingat ia demikian, dengan sungguh ingat di hatinya, akan jadi i'tibar, yakni pengajaran bagi dirinya. Maka di mana ia mahu tertawa dan berduka cita, melainkan dengan sentiasa mahu bersedia bekalan untuk masuk ke kubur itu. Kemudian bersabda lagi Nabi SAW, fa idza dufina al-'abdul mu'minu qala lahu al-qabr marhaban wa ahla ama in kunta la ahabba man yamshi 'ala dhahri ilay fa idh walituka al-yawma wa sirta ilay fasatara sani'i bik.
Maka apabila ditanam satu orang hamba Allah yang mukmin dan berbuat baik jadi orang soleh di dunia, yakni dia satu orang yang baik, satu orang yang soleh waktu atas dunia, berkata baginya kubur itu. Kubur kata apa kepada dia? Bila mati saja orang yang beriman yang baik ini, ahlan, marhaban wa ahla, selamat datang, silakan, silakan, selamat datang, selamat datang. Dia mengalu-ngalukan kedatangan kita. Bukankah sesungguhnya ada engkau itu orang yang sehabis-habis kasih aku daripada orang-orang yang berjalan di atas belakangku kepada aku. Yakni kamu itu orang yang aku suka sangat. Kerana kamu pada masa kamu berjalan di atas belakang aku bersedia berbuat baik bagi persediaan datang kepada aku. Jadi bumi ni dia asal seronok, dia mengalu-ngalukan kedatangan orang yang beriman yang baik ni. Atas dunia ni dia jadi satu orang yang baik, beramal soleh. Selamat kamu, selamat kamu. Tiba-tiba sudahlah pula aku memelihara kamu dan memerintah kamu pada hari ini. Jadi kamu datang kepada aku, maka lagi aku akan kamu lihat perbuatan aku dengan engkau itu. Tidak ada perbuatan itu melainkan baik dan menyukakan hatimu jua, dan tidaklah menjadikan kamu duka cita, bahkan jadi kamu suka cita selama-lamanya. Ini orang yang baik. Kubur mengalu-ngalukan kedatangan, dia takkan bersedih, dia akan seronok duduk dalam kubur tadi. Qala fayattasi'u lahu madda basarih fayuftahu lahu babul jannah. Sabda Nabi SAW, dahlah duduk dalam kubur, kubur mengalu-ngalukan kedatangan dia. Bila sudah kubur itu bercakap demikian, maka diluaskan kubur itu bagi hamba mukmin yang ditanam tadi sekira luas sepandangan matanya, yakni seluas mata memandang. Tuan-tuan, kita tengok liang kubur, liang lahat tu besar mana je. Tapi bila duduk di alam itu, bila Nabi cerita, diluaskan baginya seluas mata memandang. Wa yuftahu lahu babul jannah. Dan Nabi kata, maka sejauh itu jadi luas kubur itu, dan pula dibukakan bagi mukmin yang mati tadi, ditanam tadi, iaitu itu akan pintu syurga. Allah Ta'ala buka dah. Daripada duduk alam kubur tu dah nampak dah peluang dia, tempat kembali dia, dibuka baginya pintu-pintu syurga. Sebab itu bila Nabi sebut kubur ini sama ada dia menjadi rawdatan min riyadil jannah, sama ada salah satu daripada taman-taman syurga, nampak seluas mata memandang, subhanallah. Ataupun kubur itu akan menjadi hufratan min hufarin niran, ataupun dia akan menjadi satu lubang daripada lubang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada siri kuliah akan datang. Kita akan tengok pula siksaan yang akan dikenalkan kepada orang-orang kafir. Tadi orang beriman masuk dalam kubur, dialu-alukan kedatangan mereka. Kita akan tengok pula nanti tajuk bagaimana keadaan orang yang kafir bila dia masuk ke dalam alam kubur tadi. Apa kubur akan cakap kepada dia, tuan-tuan sekalian. Ini kita akan tengok, kita akan sambung, kita akan bincangkan pada siri kuliah akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman dengan ilmu yang kita pelajari dan dapat sama-sama kita amalkan di dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan, kejahilan daripada diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.